Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini saya akan tunjukkan tentang proses basic configuration, terutamanya untuk memasukkan IP address. Dan yang paling penting kita nak lihat bagaimana proses ARP, Address Resolution Protocol, semasa proses penghantaran data daripada source kepada destination, yang mana ia melibatkan IP address pada layer yang ketiga dan MAC address pada layer yang kedua. Baik, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan masukkan address pada setiap end device, iaitu pada PC yang kelima dan PC yang keenam. Baik, pada PC yang kelima kita akan menggunakan address 10.10.10.10 bersama dengan subnet mask /24 dan default gateway. Memandangkan kita mempunyai router, jadi kita perlu masukkan IP address untuk default gateway. Jadi saya menggunakan address.1. Kemudian kita lakukan proses yang sama pada PC yang ke-6. Baik, di sini kita akan menggunakan address 20.20.20.20 bersama dengan prefix /25 dan default gateway adalah .1. Baik, setelah selesai kita akan masukkan pula maklumat address pada router, yang mana router yang mempunyai connection pada end device kita, iaitu GI000 dan GI001. Jadi kita akan terus kepada router, kepada command line interface, enable terlebih dahulu untuk pergi kepada privilege exec mode seperti yang telah saya terangkan pada kelas-kelas yang lepas, menggunakan command config terminal untuk masuk pada global exec mode. Di sini kita akan masukkan maklumat address pada interface GI00 dan interface GI001. Kita masukkan pada 000 terlebih dahulu menggunakan command ipadd ataupun IP address 10.10.10.1, yang mana address ni adalah address yang sama kita masukkan pada PC, iaitu address default gateway bersama dengan subnet mask. Dan untuk mengaktifkan laluan ni kita menggunakan command no shut. Jadi secara automatik laluan ini akan mengubah state dia daripada down kepada up. Jadi kita juga dapat perhatikan perubahan tersebut pada topologi kita daripada laluan ini berwarna merah kepada berwarna hijau. Warna hijau tu maksud dia aktif dan boleh mula melakukan proses penghantaran data. Baik, kemudian kita lihat ataupun kita configure laluan yang kedua, iaitu pada interface GI001 menggunakan IP address 20.20.20.1 dan subnet mask adalah .0. Jadi kita aktifkan laluan tersebut menggunakan command no shut. Jadi jika diperhatikan pada topologi utama, kedua-dua laluan telah pun hijau. Jadi sekarang kita perlu uji laluan tersebut sama ada boleh menghantar data ataupun tidak. Jadi pengujian laluan tersebut adalah menggunakan command ping. Jadi kaedah yang pertama untuk kita ping, jadi kita masuk pada mana-mana PC. Sebagai contoh, kita akan pergi pada PC yang kelima, dan pada PC yang kelima kita akan menggunakan command prompt command prompt dan pada command prompt kita akan menggunakan command ping kepada destination network yang kita nak uji tersebut. Jadi dalam kes ini kita nak uji daripada PC yang kelima kepada PC ke-6 menggunakan address 20.20.20.20.
Jadi jika laluan tersebut boleh digunakan untuk penghantaran data, maka connection tersebut akan reply semula proses ataupun message ping tadilah dengan menggunakan maklumat reply. Manakala jika tidak boleh akses kepada destination tersebut, jadi message request timeout akan dikeluarkan. Untuk proses connection yang pertama, maka laluan tersebut akan terdapat sedikit gangguan untuk kita establish connection terlebih dahulu. Tetapi untuk proses yang berikutnya, ia akan menjadi semakin lancar lah. Baik. Kemudian setelah selesai ping, di sini kita tahu bahawa connection di antara PC5 dan PC6 tersebut boleh berhubung lah, boleh berhubung antara satu sama lain. Baik, jadi sekarang ni kita nak lihat bagaimana proses penghantaran ataupun pertukaran di antara IP address dan MAC address itu berlaku. Baik, perkara pertama kita kena tahu dulu apakah MAC address bagi PC 5 dan PC 6. Jadi configuration ataupun command yang kita gunakan adalah ipconfig/all pada command prompt PC tersebut, iaitu PC 5 dan PC yang ke-6. Type ipconfig/all. Jadi di sini dia akan memaparkan semua maklumat berkenaan dengan IP address bagi PC yang kelima. Di sini kita dapat perhatikan kita mempunyai maklumat physical address dan juga IPv4 selain subnet mask, default gateway dan sebagainya. Jadi di sini kita akan copy dulu maklumat untuk physical address bagi memudahkan untuk kita perhatikan proses perjalanan data tadi. Baik. Seterusnya kita pergi pada topologi, dan pada bahagian topologi kita akan paste maklumat MAC address tadi. Jadi maklumat MAC address ni adalah untuk PC yang kelima. Lokasinya berada pada network interface card PC yang kelima. Begitu juga kita lakukan proses yang sama bagi PC yang ke-6. Bagi PC yang ke-6 Baik, pada PC ke-6 kita klik pada command prompt, kemudian kita type ipconfig-all. Di sini dia akan keluar semua maklumat address bagi PC berkenaan. Jadi kita perlukan hanya maklumat physical address saja. Jadi kita copy maklumat tersebut dan kita masukkan pada maklumat di topologi. Baik. Jadi sekarang kita dah ada dua maklumat, iaitu pada IP address dan physical address bagi PC 5 dan PC yang ke-6. Baik, kita lihat pula maklumat MAC address pada router. Jadi kita masuk pada bahagian router dengan menggunakan command. Jadi pada bahagian ni kita perlu exit dulu, atau menggunakan command Ctrl Z pada keyboard. Kemudian kita show ARP. Baik, jadi di sini kita dapat perhatikan mapping ARP itu mapping ARP di antara IP address dan juga hardware address ataupun physical address. Baik, kita perhatikan di sini maklumat yang pertama adalah maklumat address 10.10.10.1 dimappingkan bersama dengan address 00603FBD C401. Jadi kita perhatikan di manakah lokasi bagi MAC address tersebut. Baik, lokasinya berada pada GI000 pada router. Jadi kita lihat pada router, interface yang berkaitan dengan hardware ataupun physical address ini adalah pada GI000 yang located pada router 2, pada bahagian atas ni. Dan kemudian kita lihat lagi maklumat yang seterusnya, address 10.10.10.10 connected ataupun dimappingkan kepada physical address 0090
0C891516. Jadi di manakah lokasi MAC address ini? Jadi seperti yang telah kita lihat, MAC address bagi network interface card PC5 adalah seperti yang dimaklumkan tadi, 1566. Jadi dia dah mappingkan address 10 bersama dengan MAC address seperti yang dapat kita lihat pada ARP table router tersebut. Kemudian kita lihat yang seterusnya, 20.20.20.1 dimappingkan dengan 0060 3EBD C402, yang mana interface-nya adalah G001, GI001. Jadi lokasinya berada pada bahagian GI001, dan akhir sekali adalah pada bahagian PC yang ke-6, iaitu address 20.20.20.20 bersama dengan hardware address 00E0 A303 dan 45DA. Jadi lokasinya berada ataupun dimappingkan dengan network interface card pada PC yang ke-6. Jadi kita dah jelas di sini di manakah lokasi mapping bagi IP dan MAC address di dalam topologi. Jadi sekarang ni saya mungkin bagi memudahkan untuk kita dapat lihat, saya copy dulu maklumat physical address bagi interface router ni dan kita masukkan ke dalam topologi kita. Jadi maklumat pertama adalah pada GI00 dan maklumat yang kedua adalah pada GI001. Baik, jadi kita dah ada beberapa maklumat mapping kat sini, yang mana maklumat ini kita perolehi daripada ARP table. Jadi sekarang kita nak lihat bagaimana proses perjalanan data itu berlaku daripada PC5 kepada PC yang ke-6, daripada PC5 kepada PC yang ke-6. Baik, jadi kita ada dua kaedah untuk menguji connection. Baik, saya ulang semula. Jadi proses untuk kita ping sebenarnya ada dua kaedah. Jadi yang kaedah pertama seperti yang telah saya tunjukkan tadi. Kaedah kedua, kita menggunakan simbol envelope yang berada di atas ni. Kita klik pada envelope tersebut dan kita akan klik pada source address, contoh PC yang ke-5, dan satu lagi kita klik pada destination address, iaitu PC yang ke-6. Jadi sini dia akan kalau connection tersebut sukses, dia akan memaparkan status successful. Jadi kita nak melihat tentang bagaimana paket ataupun data yang kita hantar itu melalui layer 1, 2 dan 3. Jadi kita klik pada bahagian simulation. Pada bahagian bawah ni dia ada simulation. Kita klik pada bahagian simulation dan kita klik pada button forward ni. Di situ kita nampak pergerakan data lah, daripada PC5 kepada PC yang ke-6. Samping itu kita juga boleh edit paket ataupun protokol semasa penghantaran data. Ini saya ambil default saja. Baik, kemudian untuk ataupun melihat pergerakan data tadi, kita klik pada connection yang pertama tadi. Jadi di sini kita dapat perhatikan connection sebagai contoh pada layer yang pertama, iaitu pada interface G000. Jadi dia akan melalui layer yang kedua terlebih dahulu. Jadi layer yang kedua di sini merujuk kepada source terlebih dahulu, iaitu 0090 0C891516, iaitu pada bahagian PC yang ke-5. Pada bahagian ni bahagian ini. Kemudian kita juga ada maklumat destination pada penghantaran MAC address tadi, iaitu 006 3EB C401. Jadi kita tahu bahawa maklumatnya adalah pada bahagian router 2, interface bagi GI000.
pada maklumat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita dapat lihat proses penghantaran pula melibatkan IP address, iaitu berada pada network layer daripada address 10.10.10.10, iaitu address pada PC yang kelima ni tadi. PC yang kelima address 10.10, kemudian dihantar pada address kemudian destination address adalah pada 20.20.20.20. Itu pada bahagian PC yang ke-6. Baik, pergerakan data di sini adalah dapat kita lihat untuk layer kedua, dia akan connect daripada satu point kepada satu point network device. Contoh di sini kita dapat lihat network router. Jadi router pergerakannya adalah daripada PC kepada router terlebih dahulu, daripada router kepada PC, merujuk kepada proses penghantaran yang melibatkan remote network. Baik, yang kemudian dapat kita lihat daripada layer yang ketiga menggunakan maklumat yang sama untuk proses penghantaran, iaitu address source 10.10.10.10 bersama destination 20.20.20.20. Jadi proses ataupun maklumat yang sama, cuma yang bezanya di sini adalah pada layer yang kedua, di mana pada layer yang kedua connection tersebut akan menggunakan maklumat address yang sedikit berbeza dengan maklumat address pada bahagian source tadi, di mana pada bahagian ini source MAC address telah bertukar, iaitu kepada 0060 3EBD C40, iaitu pada bahagian atas ni. Kemudian destination address pula adalah pada 00E0 A303 dan 45DA, iaitu pada bahagian PC yang ke-6. Jadi dapat di sini kita perhatikan bagaimana pergerakan data yang mana merujuk pada proses penghantaran remote network. Apa itu remote network? Remote network iaitu yang melibatkan proses penghantaran data pada network yang berlainan. Bagaimana kita nak menentukan sama ada network itu adalah dalam satu network yang sama ataupun tidak? Yang pertama, kita dapat perhatikan pada IP address, iaitu pada 10.10.10.10 dan 10.10.10.1 ni adalah pada satu network yang sama, manakala 20.20.20.1 dan .20 ni adalah pada network yang berbeza. Beza di antara network .10 dan dengan network .20 tadi dan itu perbezaan pertama. Yang kedua adalah apabila di dalam network kita, topologi kita mempunyai router, maka secara automatik router ini berfungsi untuk memisahkan di antara network yang pertama dan network yang kedua. Network pertama dan network yang kedua. Atau dalam arti kata lain, router ni berupaya untuk memisahkan broadcast domain, broadcast domain, iaitu different network daripada satu kepada network pertama kepada network yang kedua. Baik, ini adalah proses penghantaran yang dapat kita lihat, yang mana ia melibatkan remote network. Jadi kita ada contoh yang kedua yang merujuk pada proses yang melibatkan satu network, di dalam satu network yang sama. Baik, untuk proses kali ini memandangkan ia pada network yang sama, maka kita menggunakan switch untuk menghubungkan di antara PC7 dan PC8. Jadi PC7 dan PC8 menggunakan address 192.168.10.0, manakala PC8 20.0. Jadi perkara pertama, seperti kelazimannya, kita akan configure PC7 dan PC8 menggunakan address yang telah diberikan tadi lah. Jadi di sini saya menggunakan 10.1, namun disebabkan kita tiada default gateway, maka di sini saya kosongkan kita tiada router dalam topologi, maka di sini saya kosongkan address pada default gateway. Jadi kita buat proses yang sama pada maklumat untuk PC yang ke-7 dan ke-8. Pada maklumat ke-7 kita masukkan 10.1 subnet mask dan saya kosongkan pada bahagian default gateway. Jadi begitu juga pada bahagian PC yang ke-8 menggunakan address 20.10 dan subnet mask
dan kita kosongkan pada bahagian default gateway. Baik, di sini telah selesai. Jadi pada bahagian switch kita tidak perlu membuat sebarang konfigurasi, sebab switch ni digunakan hanya untuk di dalam topologi ni hanya digunakan untuk menghubungkan di antara PC 7 dan PC 8 saja. Jadi kita tidak menggunakan sebarang konfigurasi pada switch. Baik, jadi kita akan lihat apakah MAC address bagi PC yang ke-7, PC yang ke-7 dan PC yang ke-8. Baik, pada PC yang ke-7, seperti biasa kita masuk pada command prompt dan kita akan menggunakan command config all. Di sini dia memaparkan maklumat bagi address, antaranya physical dan IP address bagi layer yang keempat. Jadi di sini kita dah perhatikan bahawa physical address pada PC yang ke-7 adalah seperti yang dipaparkan. Jadi kita akan copy dulu dan kita masukkan pada topologi kita. Pada topologi. Kemudian kita buat perkara yang sama pada PC yang ke-8. PC yang ke-8 pada command prompt dan kita masukkan ipconfig/all. Di sini kita copy pada physical address dan kita letakkan maklumat tersebut pada topologi di bahagian hadapan. Baik, jadi secara umum kita dah ada dua maklumat di sini, di antara IP address dan network interface card, MAC address yang berada ataupun lokasinya berada pada network interface card setiap daripada PC. Baik. Jadi saya baru terperasan tadi pada PC 6 dan PC 7 ni berada pada network yang berbeza. Jadi pada bahagian ni kita perlu tukar dulu IP address menggunakan IP address yang sama kerana kita berada pada range yang sama. Contoh ni saya guna 10.10, kita guna 10.20. Jadi kita perlu tukar address di bahagian PC 7 dan PC yang ke-8. Itu 20. Manakala PC 8 akan menggunakan 192.168.10.20. Saya tengok lihat balik 10.10. 10.10. 10.10. Baik. Okey, jadi kita uji dulu connection untuk ping di antara PC 7 dengan PC 8 menggunakan paket ping tadi. Jadi sepatutnya dia akan sukses lah. Ataupun kita boleh menggunakan ping command pada PC menggunakan command ping 192.168.10.10. Jadi connection tu dia akan reply semula lah. Baik. Baik, dapat diperhatikan bila kita lihat pada proses penghantaran data di antara PC 7 dan PC 6. Bagi contoh PC 7 dan PC 6 menggunakan mode simulation. Jadi di sini selepas data dihantar kepada PC 8, jadi contoh kita lihat proses penghantaran di antara PC 7 kepada switch tadi.
kita dapat lihat di sini mula daripada FA01. Kemudian memandangkan kita menggunakan switch, maka ia hanya akan menghantar data sehingga layer kedua sahaja. Kerana switch bekerja pada layer yang kedua. Manakala seterusnya terlihat source address adalah 0040 B82 DCE4, iaitu pada source ataupun MAC address network interface card pada PC7, manakala destination adalah 009 2B12 AE09, iaitu network interface card pada PC yang ke-8. Begitu juga pada bahagian destination, source-nya tetap menggunakan source yang sama, begitu juga dengan destination. Kerana apa? Kerana proses ini hanya berlaku di dalam network yang sama. Jadi network sama, prosesnya seperti yang dapat kita perhatikan pada packet tracer ni. Namun jika dia melibatkan remote network, maka prosesnya akan berlaku seperti yang telah kita lihat pada penggunaan router tadi, yang menggambarkan proses penggunaan remote network. Baik. Jadi di situ sedikit demonstrasi yang dapat saya tunjukkan. Saya harap pelajar-pelajar faham tentang penggunaan ataupun bagaimana ARP tersebut bekerja pada bahagian remote network, dan yang kedua pada bahagian same network, iaitu network yang sama. Baik, sekian. Terima kasih.